Welcome to the revolution. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Cikgu Mukhtar bin Muhammad Desa, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kemasik. Yang dihormati Cikgu Rosnah binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Cikgu Mat Zaidi bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwan Murid. Yang dihormati Cikgu Saliza binti Abu Bakar, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Ketua Panitia Pendidikan Islam, Barisan Guru dan Kaki Tangan, Ibu bapa dan seterusnya, murid-murid Sekolah Kebangsaan Kemasik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, limpah rahmatnya yang telah diberikan, yang telah dikurniakan kepada kita. Maka selayaknya lah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Barisan Pentadbiran yang diketuai oleh Tuan Guru Besar Cikgu Mukhtar bin Muhammad Desa dalam memberikan ruang untuk saya menyampaikan sedikit tazkirah ataupun peringatan berkaitan dalam memperingati nuzul Al-Quran, insya-Allah. Tazkirah ini dengan saya membaca sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Bagi yang ada Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran di dalam handphone dan sebagainya, bolehlah sama-sama membaca di dalam ayat 185 surah Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebutkan tentang nuzul Al-Quran, maka saya ingin pecahkan dulu pada awalnya kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan yang namanya nuzul Al-Quran. Kalau perkataan nuzul tu sendiri, dari segi bahasanya perkataan nuzul, ada orang kata nuzul itu menetap dari segi bahasanya.
ataupun nuzul itu yang bermaksud turun daripada satu tempat yang tinggi. Nuzul tu turun lah, ya. Jadi kata perbuatan dia dalam bahasa Arab dipanggil nazala. Nazala ni yang telah turun ataupun telah dia menjadi tetamu. Ini antara maksud bahasa. Jadi sebenarnya penggunaan perkataan nuzul itu, nuzul Al-Quran itu bermaksud majas ataupun bermaksud simbolik, nak menunjukkan bahawasanya, ya, bermaksud pemberitahuan Al-Quran tujuannya menunjukkan ketinggian Al-Quran, ya. Maksudnya menunjukkan ketinggian, nak nuzul ni, nak turun daripada satu tempat yang tinggi, ya, kepada seseorang, maksud begitu. Baik. Jadi secara teknikalnya nuzul Al-Quran ini berarti penurunan Al-Quran, ya, penurunan Al-Quran daripada langit kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada orang tanya, Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dalil yang menyatakan tentang penurunan Al-Quran ini adalah daripada surah Al-Isra ayat 105. Sekali lagi, siapa yang ada Al-Quran boleh rujuk Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran bagi orang-orang yang ingkar. Ya. Baik. Al-Quran, tadi kita dah maksud nuzul, turun Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang menakjubkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis pada mushaf-mushaf, yang disampaikan dengan periwayatan yang sempurna dan menjadi ibadah apabila membacanya. Demikianlah para ulama memberikan pengertian Al-Quran agar kita mengenalinya, kita membacanya dan berusaha untuk memahaminya Al-Quran. Hadirin ini rahmati Allah. Sempena kita meraihkan tarikh nuzul Al-Quran, mari kita mengulang kaji kefahaman kita terhadap peristiwa besar ini. Bila sebut saja nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan mengandungi maksud utama. Kita berada pada bulan Ramadan, 17 Ramadan kita bercuti, ya, kebiasaannya lah pada sesetengah tempat, ya. Maka ada dua perkara, dua maksud utama, iaitu yang pertama kena faham, pertama turunnya secara keseluruhan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan pada malam Al-Qadar dalam bulan Ramadan, ya. Itu dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah turun, ya, Al-Quran pada malam Al-Qadr. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala buat kali pertamanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-17 Ramadan. Ya. Jadi 13 tahun sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi dua perkara ataupun maksud utama ini yang berlaku pada bulan Ramadan, untuk kita memahami dan juga kita mengulang kaji peristiwa yang namanya nuzul Al-Quran. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Al-Quran adalah kurniaan Allah yang mulia dan diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita memperingati peristiwa nuzul Al-Quran ini bukan sekadar kita nak tahu tentang sejarah dan penurunan Al-Quran, tetapi yang paling penting kita kena menginsafi matlamat dan matlamat Al-Quran itu diturunkan dan kita melaksanakannya, apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang paling penting. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman yang telah saya bacakan pada awal tadi, yang maksudnya, saya nak ambil potongan daripada ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah Ramadan, ya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Bagi petunjuk sekalian manusia. Dan Al-Quran ini menjadi keterangan-keterangan, ya, yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk kita juga dah, untuk semua sekalian manusia. Dan juga dia memberikan keterangan kepada sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang benar. Dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Riwayat Muslim. Masya-Allah, tabarakallah. Oleh demikian, maka kenalah banyak baca Al-Quran. Lagi-lagi bulan Ramadan ni banyak baca Al-Quran, ya. Pagi baca Al-Quran, tengah hari baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Mudah-mudahan ia dapat memberi syafaat kita pada hari kiamat nanti, ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, murid-murid, guru-guru, ya, ibu bapa dan semua, mari kita lihat, ya, kenapa Al-Quran ini diturunkan. Ya. Antara tujuan Al-Quran ini diturunkan ialah untuk tadabbur. Tadabbur kandungannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Maksudnya, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya. Banyak faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal, sempurna, beringat dan mengambil iktibar. Masya-Allah, tabarakallah. Mana kata Al-Quran ini untuk apa, tuan-tuan? Ya, untuk apa semua murid yang dikasihi sekalian? Ini antaranya ialah untuk apa? Kerana faedah dan manfaatnya cukup banyak. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal dan berilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Ya, hebatnya, ya, Al-Quran ini diturunkan. Jadi kita kena banyakkanlah baca Al-Quran. Bulan Ramadan ni pagi, petang, siang, malam baca Al-Quran. Ya, inilah masa kita luar biasa kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang dikasihi sekalian guru-guru, ya, tujuan Al-Quran yang diturunkan kena ingat, ya, antaranya ialah untuk tadabbur kandungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Maksudnya, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaat. Ya, untuk siapa? Untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Ya, surah Shad ayat 29. Antara tujuan Al-Quran. Syekh Sya'rawi rahimahullah ketika mentafsirkan ayat di atas menghuraikan makna kalimah mubarak dalam ayat tadi itu, iaitu benda yang sedikit tetapi manfaat dan kebaikannya jauh lebih banyak daripada apa yang digambarkan. Ya. Seumpamalah kalau kita boleh ceritakan, seumpama orang yang gajinya sedikit tapi kehidupannya mencukupi. Gaji sikit tapi hidupnya rasa cukup je apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Kerana apa? Segala perbelanjaannya dihalakan, ditujukan kepada perkara yang bermanfaat dan berfaedah, seakan hidupnya sebagai orang yang kaya. Ya, begitu. Maksudnya sedikit tetapi manfaat, ya, dan juga faedah-faedahnya banyak, ya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Membaca Al-Quran itu bukan dikira, ya, selepas bukan dikira kata orang tu selepas membaca keseluruhan ayat ataupun surah. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, setiap huruf itu ganjarannya 10 pahala. Masya-Allah, tabarakallah, banyaknya lah pahala, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran,
maka dia melakukan satu kebajikan. Masya Allah. Dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Ya? Dan saya tidak mengatakan, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sunan Tirmizi. Maksudnya apa? Anak-anak bacalah Al-Quran. Ya, banyak pula pahalanya, 10 pahala diberikan ganjaran. Lagi-lagi bulan Ramadan digandakan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya? Jadi banyak. Bukan kata alif lam mim satu ayat dah. Alif satu huruf tu, ya, 10 kebaikan. Lam, ya, satu huruf. Mim satu huruf. Masya Allah, banyak. Kalau dah satu muka surat banyak ni, 1-2 muka surat banyak kita baca. Ya, subhanallah. Jadi banyakkan untuk kita membaca Al-Quran. Ya. Hadirat guru-guru dan murid-murid yang dirahmati Allah, bagi mereka yang kurang lancar bacaannya, ya, seringkali tersangkut-sangkut ni kita berada dalam Ramadan ni, ya, tadarus, ya, bersama dengan sahabat-sahabat, ya. Baca tapi sangkut-sangkut lah ustaz. Macam mana ni baca sangkut-sangkut, yang lain tu laju? Tak ada masalah, jangan bimbang. Teruskan membaca Al-Quran. Kita mengambil iktibar manfaat yang ada pada Al-Quran itu, baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana Nabi SAW memberikan motivasi dengan menyatakan apa? Golongan ini, golongan yang, ya, dia baca sangkut-sangkut, tak ada masalah. Golongan itu akan mendapat 2 kali pahala berbanding orang yang lancar. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang membaca Al-Quran dan menjaganya. Apa maksud menjaganya? Membacanya dengan betul dan mengamalkannya, ya, akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengalami kesulitan, rangkak-rangkak nak baca susah, ya, dia kata saya baru nak mula baca, tak ada masalah, ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengalami kesulitan, susah nak baca, dia akan mendapat 2 pahala. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Ya. Ulama menyatakan apa? 2 pahala yang diperoleh itu, iaitu satunya untuk bacaannya. Bacaannya tu, manakala pahala lagi kesusahannya ketika membaca. Masya Allah, dia merangkak, dia baca, dia satu-satu dia baca kan. Dia usaha untuk membaca dengan keadaan bertajwid, dalam keadaan baik bacaannya, maka usaha itu, ya, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan, ya, jadi walaupun kita baru merangkak nak baca Iqra, teruskan. Lagi dalam bulan Ramadan gandakan bacaan. Ustaz, saya lambat bacalah, tak apa, ya, kerana motivasi ini telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, ya, murid-murid ni kasih sekalian, bacalah Al-Quran. Jangan kata orang tu kata saya tak tahu baca, saya tak nak baca lah, saya takutlah, malulah. Jangan malu, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, guru-guru dan murid-murid, ya, yang dikasihi sekalian, pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil dari peristiwa nuzul Al-Quran ini, ya, antaranya yang pertama, kedatangan Ramadan, ya, sepatutnya kita bukan sahaja memikirkan tentang puasa, tetapi dalam bulan Ramadan kita fikirkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran diturunkan. Jadi selain daripada berpuasa itu, kita sedar bahawasanya bila Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, ya, maka perbanyakkanlah kita, ya, membaca Al-Quran siang, pagi, petang, malam. Ya. Kalau kita lihat dalam televisyen, kita lihat banyak dipertontonkan, diperdengarkan dekat radio, ya, tentang dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sangat berbeza, sungguh menakjubkan pada bulan Ramadan ini, dengan tadarus Al-Quran di seluruh pelosok dunia, pelosok tempat semua, ya, membaca Al-Quran. Ini kita nampak perbezaannya, berbeza pada bulan-bulan biasa, ya. Yang keduanya ialah Ramadan adalah bulan untuk kita melipat gandakan, ya, untuk pertamanya membaca, keduanya faham tentang Al-Quran, dan ketiganya tadabbur Al-Quran. Kalau seperti biasa, setiap tahun kita baca Al-Quran, baca 30 juzuk, kongsi-kongsi dengan kawan-kawan, khatam 30 juzuk. Ya, lepas khatam tu apa awak baca tak tahulah ustaz, nak baca apa tak faham. Jadi kita ambil lah surah-surah pendek dekat belakang tu, kita baca-baca bersama ahli keluarga, kita faham maksudnya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bila kita faham, kita rasa Allahu Akbar, banyak lagi rupanya nikmat Allah yang Ta'ala, nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kenapalah aku tak bersyukur? Maka kita akan rasa insaf dalam diri kita bila kita faham tentang
apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, gunakanlah formula yang ada dalam Al-Quran, iaitu Al-Furqan. Al-Quran ni maksud antaranya Al-Furqan, yang bermaksud faraqun tu beza, membezakan antara yang hak dan yang batil, beza antara yang benar dengan yang salah. Maka justru itu, jadi umat Islam apabila ia mendalami Al-Quran dengan mengetahui mana yang salah, mana yang benar, dengan kefahaman yang penuh penghayatan, diharapkan didapatkan guna formula Furqan itu, iaitu untuk menilai sesuatu amalan itu baik ataupun sesuatu amalan itu yang salah. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita faham. Itu sebab kita apa-apa masalah kita rujuk pada Al-Quran, kita rujuk pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, ya. Kerana banyak segala ilmu, peringatan, maklumat dan sebagainya semua ada. Jadi bila kita baca baru kita faham, Allahu Akbar, oh begini hukumnya, jadi kita faham. Muslimin muslimat, guru-guru dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, inilah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya sampaikan bersempena dengan nuzul Al-Quran 1442 Hijrah, ya. Tahun ni tahun Islam 1442 Hijrah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sedikit sebanyak dapat kita mengulang kaji. Kerana ilmu tuan-tuan, ilmu murid-murid, guru-guru semua dah cukup banyak, dah cukup faham dah. Selalu baca Al-Quran. Cuma kita nak ulang kaji dan juga kita memperingati. Ingat, mengingati ini adalah sesuatu yang baik, lagi-lagi secara istiqamah dan berterusan. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada pihak pengurusan pentadbiran, khususnya kepada Tuan Guru Besar, Cikgu Mokhtar bin Muhammad Desem, ya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kemasik, Terengganu Darul Iman, ya. Mudah-mudahan saya doakan kita semua di dalam rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala, dan matlamat bila puasa ini, la'allakum tattaqun, ya, dalam bulan puasa ini mudah-mudahan semua kita ini, ya, digolongkan di kalangan orang yang bertakwa. Dan banyakkanlah kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan jangan lepaskan peluang di dalam bulan Ramadan ini. Bacalah Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Sikit-sikit baca, merangkak, tak ada masalah. Teruskan bacaan, ya, kerana setiap kebaikan yang kita buat ini insya-Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.